Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pembacaan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Masih lagi dalam bab yang kedua dan fasal yang pertama dalam membicarakan tentang nilai kedudukan zaraf zaman, zaraf makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa iz mudafatan ila fi'lin wa fa'ilin wa zata marrah wa zatal mirar wa la yasta'milani illa zarfan wa zatal awin wa ibban wa iffan wa qabla wa ba'da wa la yurfa'ani wa ba'idat kadzalik wa laisa qabla wa ba'da wa la ba'idun min asma'i zaman wa la ba'idat wa la min asma'i sa'atihi wa kadzalika zata marrah lianna qabla wa ba'da yufidani at-taqaddum wa ta'akhur. Dan kalimah yang ke-19, kalimah iz, yang merupakan isim zaman, disandarkan kepada fi'il dan fa'il. Kalimah iz yang disandarkan kepada fi'il dan fa'il. Begitu juga kalimah yang ke-20, kalimah zata, isim zaman. Biasa zata daripada za yang dikategorikan bersama asma'ul khamsah, juga asma'ul sittah. Yang diterjemahkan zata tu maknanya yang mempunyai dan yang memiliki. Kalimah yang ke-21, kalimah zata marrah. Dalam bahasa Melayu, zata marrah ni pada suatu kali. Dan kalimah yang ke-22, kalimah zatal mirar, dalam bahasa Melayunya membawa erti beberapa kali, banyak kali. Dan kedua-dua kalimah iz dan zata ini tidak digunakan melainkan untuk zaraf, iaitu keadaan sesuatu dengan makna di tempat ataupun pada waktu. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki bentangkan kepada kita lebih lanjut tentang isim zaman, begitu juga zaraf zaman, yang amat penting untuk kita memahami perkara ini sebelum kita gunakan ilmu falak untuk membuat hitungan. Begitu juga ilmu falak digunakan bagi mensabitkan dan mendapatkan kedudukan yang sebenar melalui hitungan dan pengiraan. Maka perlu diperjelaskan kedudukan kalimah itu sendiri. Sebagaimana apabila Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki kemukakan kepada kita kalimah yang mula-mula, isim zaman, zaraf zaman yang mula-mula diketengahkan kepada kita. Kerana kita dah sampai kepada kalimah yang ke-22. Kalimah yang mula-mula
dibentangkan kepada kita yauman, al-yaum, hari, sehari semalam. Maka ianya memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita apabila kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima surah Ibrahim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatkanlah mereka itu, wahai Musa, kepada umatmu, bangsa Yahudi, Bani Israel, terhadap hari-hari Allah, kerana mengambil keinsafan terhadap hari-hari Allah itu membuktikan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu untuk setiap umat manusia itu benar-benar sabar dan banyak bersabar dalam menghadapi hari-hari Allah dan sentiasa bersyukur dalam meneruskan hari-hari Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat 5 surah Ibrahim yang saya kemukakan tadi, di situ ada kalimah zaraf zaman, isim zaman, yang disebut dengan firman Allah ayyamillah, bi ayyamillah, hari-hari Allah, ayyamullah, hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, hari-hari Allah itu hari di mana Allah buktikan kepada seluruh umat manusia betapa Allah jua yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, dalam perkara ini, pertamanya yang kita perlu faham, hari. Hari itu adalah zaraf zaman, isim zaman. Hari menunjukkan hal ehwal, meliputi, merangkumi nilai waktu. Maka apabila disebut hari-hari Allah, maka kita akan sedar hari-hari Allah. Hari itu detiknya malam, siang, di mana tak kiralah hari apa dan bermula bila, malam atau siang, Allah zahirkan kepada umat manusia betapa Allah maha berkuasa. Maka datangnya ilmu falak membuat penilaian tarikh bila Allah buktikan kepada manusia sejagat betapa Allah maha berkuasa di luar kemampuan manusia. Maka Allah zahirkan fenomena-fenomena alam yang di luar penguasaan manusia. Ayyamullah, hari-hari Allah. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah menyatakan hari-hari Allah terbahagi kepada dua. Ayyamul minha, hari-hari anugerah. Hari di mana Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang menjadi pilihan. Dan termasuk juga hari-hari Allah itu ialah ayyamul mihna, hari-hari musibah. Maka ianya menginsafkan kepada kita, siapa pun yang menjalani hidup di muka bumi, Allah sediakan baginya dua hari
yang mana kedua-dua hari itu merupakan hari-hari Allah. Allah buktikan kekuasaan atas setiap hamba-hambanya. Ya, 2 hari. Ayyamul minhah, hari anugerah. Ayyamul mihnah, hari musibah. Kita tak pasti hidup kita ni dimulakan dulu dengan hari-hari anugerah, pelbagai anugerah demi anugerah yang Allah berikan, atau sebaliknya kita mulakan dengan hari-hari musibah. Ya, ataupun kita akhiri hidup kita harungi hari tua kita dengan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Maka apa hubungannya dengan ilmu falak? Mensabitkan, ya, apa yang kita kata hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah hidup saya mendapat anugerah 1. Saya mendapat anugerah 2. Saya mendapat anugerah 3. Hari ini dalam sejarah. Begitu juga hari ini dalam sejarah saya ditimpa malapetaka, mara bahaya. Apa keperluannya ilmu falak? Ilmu falak mensabitkan hari apa yang seseorang itu ditimpa musibah. Bila detik waktunya. Ya, tarikh yang diberikan kepada nilai jam berapa. Hari apa? Sabtu, Ahad, Isnin. Bulan apa? Bulan berdasarkan tahun Hijri, tahun Masihi. Ya, maka dapat kita memahami. Kerana manusia akan berulang-ulang meraih hari-hari Allah. Begitu juga manusia berulang-ulang mendapat ayyamul minhah, hari-hari anugerah. Dan manusia juga tak boleh lari, berulang-ulang didatangkan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Begitu juga pada ayat ketiga surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Datanglah istilah, ya, pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Hari yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Hari yang disaksikan itu merupakan hari Arafah. Hari yang menyaksikan hari Jumaat kerana hari Jumaat adalah sebaik-baik hari dalam seminggu. Manakala hari yang disaksikan itu hari Arafah kerana hari Arafah itu adalah sebaik-baik hari dalam setahun. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams fahuwa yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari selagi mana terbitnya matahari dalam seminggu, itulah dia hari Jumaat. Sebaik-baik hari selagi mana terbitnya matahari dalam setahun, itulah dia hari Arafah. Maka ilmu falak digunakan untuk membuat penilaian dan pensabitan bilakah hari Jumaat. Hari Jumaat minggu pertama untuk bulan Ramadan, hari Jumaat minggu kedua untuk bulan Ramadan, hari Jumaat minggu ketiga, hari Jumaat minggu keempat. Itu keperluan ilmu falak, mensabitkan, menetapkan hari dengan hitungan yang berulang-ulang. Begitu juga ilmu falak digunakan untuk membuat pensabitan, menetapkan bilakah tarikh sebenar sebaik-baik hari dalam setahun, iaitu hari Arafah, tanggalnya 9 hari bulan
Zulhijjah. Pasti setelah disabitkan anak bulan Zulhijjah, maka disabitkan anak bulan Zulhijjah, bermulalah satu hari bulan Zulhijjah. Setelah bermula satu hari bulan Zulhijjah, barulah dikenal pasti tarikh sebenar hari Arafah, 9 hari bulan Zulhijjah. Apa yang saya ingin jelaskan di sini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi wafat pada tahun 421 Hijrah, ketengahkan kepada kita untuk kita memahami istilah-istilah. Faham dulu istilah-istilah Al-Quran. Dan perkara pertama nak dijelaskan tentang zaraf zaman, isim zaman. Kerana isim zaman, zaraf zaman paling banyak kita dapati dalam firman-firman Allah dan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya betul dalam memahami, tepat dalam kita menterjemahkan, memastikan bahawa keputusan, tindakan, pilihan bertepatan, selamat daripada fitnah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, setelah memahami perkara ini, sebab itu Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi benar-benar menghendaki agar kita membuat penilaian kepada setiap kalimah-kalimah Al-Quran, khususnya zaraf zaman, zaraf makan. Manakala ilmu falak itu sudah ada peranannya yang tersendiri. Maka sebab itu dalam kitab Al-Azminatu Wal-Amkinah ini, perkara pertama yang nak dijelaskan berhubung tentang pemahaman terhadap istilah-istilah itu sendiri. Setelah memahami istilah, kita dapat satu gambaran berhubung dengan sirah dan fiqrah. Dalam ilmu mantik ada di situ sirah. Ya, sirah tu bentuk. Dan ada di situ fiqrah. Fiqrah tu konsep. Kita memahami bentuk dan kita memahami konsep. Kalau kita salah dalam memahami bentuk, kita tersilap dalam memahami konsep. Sehingga bersua kembali dalam membahaskan lagi istilah-istilah dalam kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.